Gaban. Dulu. Budak sekarang, Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada? Ada cik, ikut belakang. Ikut belakang semua. Dah lah rumah teres. Tengah pula tu. Bagi rumah belakang kotak-kotak, rumah India mana pula. Salah rumah nama. Kena kira balik tutup satu dua je. Dulu dengan sekarang. Oh nyala dulu lah tak salah. Kalau mak ayah cakap dengan anak ada adat ni dulu silap. Ya. Tu sebab ada orang besar daerah, ada orang kaya jajahan, ada orang kaya apa, ada orang besar 8, orang besar macam tu lah. Saya tengok kat Perak ada kan. Apa OBD ni memang ada semua negeri, kebanyakan negeri ada. Negeri Sembilan Tok Lembaga memang ada. Salah satunya ni nak memelihara benda adab dan akhlak. Iyo tuan-tuan. Orang dulu-dulu kan, Assalamualaikum datang, bawa 5 boleh dulang tapi tepak sirih kau tak bawa, kau baliklah. Alah tu dulu, apa pula? Sekapur sirih, seulas pinang. Barulah boleh kita meminang. Buka cerita tu. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang dimuliakan. Orang besar daerah saya tak ada salutasi ni ya. Panjang nak sebut ni. Tengku Penggawa Muda Paduka Mahavijaya. Betul lah tu kan? Betul kan? Kalau salah sebut kan tak kena panggil dia lah. Dia kata orang datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Adab kena jaga. Datang topik orang, musim majlis pun satu. Siap adalah untuk penceramah satu. Dia seorang yang nak sebut kan. Macam tu lah kan? Jadi mohon izin lah ya. Begitu juga pada tuan pengurusi Surau Al-Mukmin, tuan imam, barisan jawatankuasa, penggerak aktiviti surau, begitu juga jawatankuasa penduduk yang terbabit. Ayat itu dah bersedia melaksanakan program ni. Selama ni tak sedia. Tapi itulah dia kan. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Dan hari ini tajuk yang telah dipilih adalah tentang adab ya? Adab dan akhlak mukmin sejati ya? Dikaitkan tentang pribadi mukmin sejati. Jadi memanglah kalau kita tengok Imam Malik pun sebut, biarlah ilmu sikit tapi jangan tak ada adab ya? Adab dan akhlak ni mustahak ya? Mustahak nak gambarkan ke mana kita berada. Tu sebab disebutkan orang dulu-dulu makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kan, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Jadi kenalah jaga adab dan akhlak ya. Tu sebabnya datang topik orang kan, kenalah ikut. Kalau cara orang tu dia suruh makan dulu, kita makanlah dulu. Kalau dia kata suruh ceramah dulu, kita ceramahlah dulu kan? Janganlah kita lah nak ngubah-ngubah kan? Macam tu. Jadi hari ini memang kalau kita tengok rumah makin besar, orang makin tak ada. Selalu saya cakap tu, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai kan? Rumah seorang keluar, seorang masuk asrama, seorang masuk universiti, seorang masuk asrama penuh.
kan? Pangkat makin tinggi, akal sehat semakin rendah. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin kurang. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Bunyi emosi ni macam tak ada apa-apa, tapi sebab orang kualiti emosi makin kurang lah, dia boleh bunuh orang tu dan boleh bakar pula lepas tu. Sebab kualiti emosi kurang lah, budak yang suntuk akal, budak yang ada masalah, budak OKU, dia boleh dera tu sampai nak mati budak tu lah. Sebab kualiti emosi jugalah budak bayi ni didera sampai macam tu sekali. Sebab kualiti emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Makin ramai teman di dunia maya, teman sejati makin tak ada. Iya. Tanyalah orang dulu-dulu berkawan macam mana. Kawan tu sakit, dia nangis sama. Kawan tu susah, dia pun tak tergamak nak makan dengan mikir kawan tu susah. Hari ni kawan tu susah, dia senang hati. Nasib baik dia susah, dia kata. Padan muka dia, kan? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Extra jos, tembici, tembikai leci, kan? Kopi kai, macam-macam lah kopi campur tembikai, kan? Pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat waktu. Ilmu makin tinggi, adab makin tak ada. Ni lagi tinggi adab, patut lagi tinggi adab. Ni tak, pangkat makin tinggi, ilmu tinggi tapi adab pun tak ada. Belajar semakin mudah. Ya, belajar kan makin mudah. Orang dulu-dulu cuba tanya, nak belajar macam mana? Ni time ni berjalan kaki golap-golap ni, bawa mukadam ni ramai-ramai. Orang dulu. Sekarang guru datang rumah. Nak lagi mudah lagi, tak payah guru datang dah, online je. Ada tu lagi dah, tak nak guru dia, dia pilih hari ni belajar dengan siapa, esok belajar dengan siapa, dia dengar je, dia rasa dia boleh pandai macam tu. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi semakin hebat, semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Poin yang tadi tu, ilmu makin tinggi tapi adab semakin rendah. Tak ada adab. Jadi benda itulah yang kita nak elakkan. Jadi kalau kita nak tengok adab yang dan akhlak yang terbaik ni, tak lain tak bukan satu je ikon. Disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada satu contoh ikutan terbaik. Uswatun hasanah, satu contoh ikutan terbaik. Dia bukan cakap bajet-bajet baik, bukan cakap macam baik. Contoh ikutan terbaik tu ya satu, iaitu Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah wa zakarullaha katsira, ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi Rasulullah telah tunjukkan kepada kita akhlak yang mulia, suri tauladan yang baik untuk menjadi ikutan kita. Tujuan yang baik ni supaya kita ikut. Tapi ada orang kita ni dia berani sekali menjawab. Dia cakap, kau ni cubalah kau maafkan dia. Kita duduk kawasan kejiranan, bermaaf-maafanlah. Alangkah Nabi pun ampunkan umat, ini kan pula kita. Wah, dia pun bersuara, itu Nabi, aku bukan Nabi. Kecil hati Nabi. Kan dah cakap untuk diikuti. Sebab Nabi ni punya sayang lah kat kita. Nabi bagi standard paling rendah sekali. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Siapa hidupkan satu je sunnah Nabi, sayang Nabi lah. Punya sayang.
Jadi Nabi nak bagi tahu kita apa? Kalau tak boleh nak buat semua, tak. Saya ulang balik. Kalau tak boleh nak buat semua, cakap KL. Kalau tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Dalam banyak-banyak apa? Pilih satu sunnah Nabi yang paling kita boleh buat. Contohnya pakai wangi-wangian. Okeylah, pakailah tu. Sebab apa pakai wangian? Sebab Nabi suka wangi-wangi. Kan? Kenapa kau makan buah tamar ni? Sebab Nabi suka makan buah tamar. Nabi hari-hari makan buah tamar. Tapi balolah orang yang mencabarnya dengan menyata contoh, memanglah Nabi makan buah tamar, masa tu mana ada konflik tu. Nampak? Dia main-mainkan je sunnah Nabi tu. Balolah kau. Kan? Jadi kena, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Puasa Isnin Khamis, kan? Buatlah. Itu je yang boleh buat. Itu je saya mampu buat. Sebab kebetulan nak save budget, kan? Kita buatlah macam tu. Orang perempuan, tak boleh lah Ustaz Isnin Khamis. Sebab hari Khamis banyak kerja, saya buat Isnin aja. Boleh tak? Khamis banyak kerja, siang sampai malam. Yang faham, tak faham sudah. Jadi dia puasa Isnin saja. Boleh, tak ada masalah. Tu maksud tadi, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Macam tu. Macam sekarang dah mula heboh, kan? Dekat surah Al-Mu'min, membuka tawaran kepada siapa nak menyertai ibadah korban. Dia dah start dah ni, kan? Ada tak buat tahun ni? Ke belum bersedia lagi? Kan main bersedia-bersedia je tadi, kan? Tahun lepas berapa ekor? 2. Mana dah bersedia tu. Tahun ni nampak cara setakat penyertaan yang dah confirm berapa ekor katnya? Belum ada lagi? Belum. Patut kena buat iklan awal sebab orang boleh bayar ansu-ansu satu bahagian RM5. Tahun ni kita korban kabau, besar sikit. Jadi contoh, tak adalah saya memandai yang bagi pihak surau ya. Tak maksudnya, kan? Daripada awal dah kita boleh, kan, bersedia. Sunnah Nabi kita tengok, aku ingat nak buat korban lah, nak sedekah, nak bagi orang taman ni, kan? Boleh lah, tak ada masalah, kan? Dan kalau kita tengok Qudwah Hasanah ini adalah satu bentuk dakwah paling berkesan sekali untuk mengajak orang lain kepada kebenaran Islam. Betapa ramai orang bukan Islam di zaman Nabi SAW telah memeluk Islam disebabkan mereka melihat contoh dan akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh baginda. Akhlak yang baik tunjuk orang boleh berminat nak bersama-sama. Abang Adam Kori, kenal tak? Dragon. Satu Dragon baru kenal, kan? Kan, Abang Adam Kori, dia cakap apa tau? Kalau betul lah Islam ni benar, masa sebelum masuk Islam, tunjukkanlah aku Muhammad, dia kata. Dan Alhamdulillah pada malam itu Allah datangkan mimpi kepada dia. Dia nampak seorang lelaki, susuk tubuh tu, tapi dia tak dapat tengok muka dia sebab cahaya tu terang sangat, dan dia yakin itu Nabi. Dan bila esok tu dia terjaga, dia tak belengah, dia kejut kawan ni, ajak kawan ni, jom bawa aku pergi mengucap aku nak masuk Islam. Itulah. Dan Abang Adam Kori daripada tahun 2000 berapa belas sampailah sekarang, dia telah mengislamkan lebih daripada 17 orang kawan-kawannya. Kita nak lama Islam ni, seekor pun tak dapat je, man. Seekor lah, seorang pun tak dapat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bukannya apa, dengan akhlak perangai kita. Tengok aja ke surau, kan? Adab bercakap, Alhamdulillah seperti mana yang dijanjikan. Dia kata, kami berjaya membawa seorang penceramah selebriti. Katanya dia cakap tadi, kan? Dan kami akhirnya telah pun bersedia. Tengok ayat dia, walaupun dah datang orang tak sedia apa lagi, kan? Tapi adab tu berlapik tu. Iya. Kita ni cakap memang kena lapik betul-betul. Arwah abah saya dulu pergi tu, jadi juru cakap meminang orang, kan? Pergi meminang anak dara orang. Biasa minta abah saya cakap, dia bagi tahu tarikh, beritahu ni aja. Dia tak tahu detail. Itulah hajat kami ni, ialah daripada jauh ni macam ni. Tiba-tiba tuan rumah tu tanya, hantarannya berapa?
Sudah. Tadi tak ada lah dalam briefing tu. Dari segi adab, tak boleh cakap. Tak, maaf lah, saya tak tahu tu. Kena tanya orang lain. Tak boleh, sebab jadi juru cakap, dia kena tanggungjawab. Tapi dia cakap macam mana? Macam ni lah tuan. Saya ni adik-beradik pun bukan, saudara mara pun bukan. Dia suruh datang-datang, dia suruh balik-balik. Dia suruh makan-makan, dia suruh minum-minum. Makna dia tak tahu. Macam tu lah. Faham? Tu kena faham kan. Tapi cakap-cakap beralas ni kan, elok. Tapi janganlah kita berkias kan, berkias sangat sampaikan orang sampai tu tak faham. Habis kalau orang tu tak faham adat, macam mana ustaz? Bak kata orang di 9 kek mano biawak manjit kat situ anjing menyalak. Makna ikutlah tompek tu. Kalau tompek tu tak berpantun, janganlah kau berpantun. Kami ni berhasrat untuk menyunting bunga di taman. Wah, kawan tu dah tanya, nursery ke? Ni kacau ni kita. Taman mana kau nak sunting ni? Tak ada lah. Lepas tu cakap biar clear. Bunga yang mana satu? Tuan rumah tu pula tanya. Bunga yang dah lama tak disunting orang. Berlari omak ke dapur. Malu. Omak dia paling lama dalam rumah tu. Omak ibu tunggal. Mau lepeh. Bertersipu-sipu omak. Pokoknya omak ni kata. Mak dia ingat dia. Tu cakap dia orang. Jadi Nabi dengan akhlak Nabi. Contoh paling peristiwa yang kita ada yang pernah dengar lah kan peristiwa ni. Ketika Nabi usia belasan tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi mengangkat barang di pasar. Nabi pun offer, makcik boleh saya bantu makcik? Boleh, baik anak ni. Anak ni daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Daripada Mekah? Hati-hati. Kenapa? Ada seorang budak nama Muhammad, jahat budak tu. Jangan kau kawan dengan dia. Senyum je Nabi. Kalau kita dah terlepih dah barang tu. Aku tolong untung banyak cerita kau. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi angkat barang tu. Sampai kat rumah makcik tu, dia pun letak barang tu. Bila letak barang, makcik tu nak bagi upah. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baik betul lah anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam makcik tu. Akhirnya semua penduduk Mekah memperakui akhlak Nabi ni yang terbaik. Tu yang ramai tertarik. Cara Nabi macam mana. Contoh tuan-tuan tengok kan. Kita ni semua biasa marah kan. Kadang marah betul-betul lah kan. Tapi macam mana kita marah? Tu saya kata, manusia ni marah memang. Samsul Debat pun pernah marah. Mau tak marah. Tapi cara kita marah tu mustahak. Macam mana cara kita marah? Jadi nak compare cara Nabi marah macam mana? Satu hari Nabi datang menziarahi Sayyidina Abu Bakar. Berbual lah Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. Berbual. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Dia hamun Sayyidina Abu Bakar. Dia kutuk tutang dia bagi. Sayyidina Abu Bakar bila nampak kawan tu kutuk dia pun bangun, dia pandang orang tu. Senyap orang tu. Bila orang tu senyap, dia duduk balik. Dia sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui tu masuk second round. Dia kutuk lagi Sayyidina Abu Bakar, tutang dia bagi. Kemudian bangun balik semula Sayyidina Abu Bakar, dia pandang balik orang tu. Diam Arab Badui tu. Dia pun turun, berburak, duduk balik, berburak dengan Nabi. Nabi senyum sekali lagi. Kali ketiga, Arab Badui ni sambung pula part 3. Dia kutuk-kutuk lagi Sayyidina Abu Bakar. Kali ni Sayyidina Abu Bakar dah tak tahan. Dibalasnya balik cacian dan makian Arab Badui tu. Segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada kambing sampai unta, semua sabut. Dan bila dia balas balik, Nabi bangun dan Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Teman-teman semua, itu dah habis marah Nabi tu. Mana Nabi bangun tak bagi salam, itu memang Nabi marah betul. Itu level Nabi kalau marah. Kita tak ada macam tu dah. Kalau ada seorang bangun, marah ke dia? Tak. Sikit forward tu. Kan? Nak balik lah tu yang seorang tu pula kan. Tapi tak.
Nabi bangun tak bagi salam tu habis marah. Kita selagi penampar tak sampai kek muka tak tahu tu marah. Kau marah aku kau dah kena tampar. Dah kena tampar baru tahu kawan tu marah. Kan? Jadi Saidina Abu Bakar pun kejar. Bila dia kejar, wahai Rasulullah, kau beritahu aku apa salah aku, jangan kau biarkan aku terkeliru. Makna dia tahu Nabi marah. Itulah level Nabi marah. Nabi tak pandang tu habis marah tu. Macam tu lah kan. Jadi dia pun cerita, waktu tadi Arab Badui tu kutuk kau macam-macam, kau sabar. Aku senyum sebab apa? Aku nampak seramai-ramainya malaikat datang mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Kali kedua bila kau bersabar lagi, aku senyum sebab aku lihat bertambah-tambah malaikat datang semua mendoakan kesejahteraan kamu. Tapi bila kamu membalas balik cacian dan makian orang tu, aku bangun kerana aku terlihat syaitan malaikat tadi menghina kamu, dan tempat malaikat tadi digantikan dengan syaitan dan iblis yang terus-terusan menghasut kamu. Pagi lagi. Apa dah hal? Kau tengok apa? Bapak apa kau sebutlah sekali. Dia hajar. Setan macam tu kerja dia. Dia hasut. Agak dah teruk kan? Okay tu, tinggalkan. Bye-bye. Mana aku tahu? Dia yang kutuk, dia kata. Itu panggil setan. Dia akan menyesatkan kita, benar tak tanggungjawab. Itu yang banyak keadaan kita lepas marah, tiba-tiba malam lepas mayang ni terfikir, kenapa aku marah macam tu sangat? Tak patut aku buat macam tu. Aduh, kenapalah aku buat bini aku macam tu? Siang tadi tak fikir. Depan orang dia joget bini tu. Jangan, jaga maruah isteri kita juga, ya. Betapa ramai yang bukan Islam zaman Nabi meluk Islam sebabkan contoh yang baik. Ingat tak perempuan tua yang kutuk Nabi hari-hari bila Nabi lalu tu, kutuk dah letaklah najis tengah-tengah jalan tu. Kan? Lepas tu macam-macam dia maki kan. Perempuan tua buta pula tu, tapi dia tahu Nabi lalu. Dia tahu Nabi Muhammad lalu, dia kutuk, dia makinya. Sahabat-sahabat dah ngigil lah. Nabi kata sabar, biarkan. Sampai satu hari tengok makcik tu tak ada. Mana pergi makcik tu? Padan muka dari Rasulullah, dia sakit dah. Jangan, Nabi kata. Nabi boleh pergi pula rumah dia, Nabi suapkan dia makan. Cuba fikir. Suapkan dia makan. Saidina Abu Bakar setelah kewafatan Nabi, dia tanya pada Aisyah, apa amalan yang biasa dia buat? Apa amalan yang biasa dia buat? Dia tanya, apa amalan yang biasa dia buat? Dia pun cek. Dia pun dia beritahu. Dia pun beritahu. Jom. Suara Facebook tak clear suara Facebook tak clear tadi. Tapi dia bila dia buat ni, Nabi buat ni, Nabi buat ni, Nabi buat ni, Nabi buat ni. Ada satu yang Nabi buat, dia pergi rumah orang tua ni, dia suapkan makan. So dia buatkan kata, aku kena buat yang tu. Pergilah rumah orang tu. Bila pergi rumah orang tua tu, dia ambil roti tu, dia masukkan, dia cacahkan dekat air, bagi lembut roti tu, kemudian dia suapkan kat makcik tu. Habis lembut dia suap. Bila dia suap tu, teliti dah tu, suap je, makcik tu luahkan balik. Tui dia kata, mana pergi orang yang biasa suapkan aku tu, dia suap lagi lembut daripada kau suap dia. Dia tahu tu orang lain. Menangislah Saidina Abu Bakar. Aku dah suap lagi lembut. Aku dah suap lembut dah. Tak sangka pula yang Muhammad suap lagi lembut lagi beratu, dengan tahap hari-hari kena maki orang tua tu. Bayangkan akhlak Nabi. Cuba kalau kita diberi peluang untuk suap makan, diberi peluang suap makan orang yang kutuk kita hari-hari. Agak-agak bagaimanakah kaedah suapan kita? Tuan cerita sikit. Agak kalau pakai sudu tu kan, dia radak pakai tokak tu, ambil kau kuih hati aku agak lah kan. Tapi Nabi tak macam tu. Macam tu lah. Jadi seorang mukmin mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada masyarakat, kerana segala tingkah laku akan menjadi gambaran kepada prinsip-prinsip Islam serta adabnya dalam hal makan minum, cara berpakaian, pertuturan, suasana aman dalam perjalanan,
malah dalam seluruh tingkah laku dan dalam diamnya. Contoh, pertuturan cara cakap. Biasalah budak-budak sekarang tak boleh. Kita biasalah budak-budak sekarang memang macam tak boleh. Kenapa nak kata biasa? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Orang dulu-dulu, budak-budak, orang tua bercakap, diam. Tak, biasalah budak sekarang. Budak-budak, tak. Kita pun dulu budak juga, kan? Lalu depan orang tua menunduk. Oh dulu. Sekarang tagak dia sambil main game. Lalu pijak budak dekat. Mana adab? Tak ada. Dulu saya ingat lagi, orang datang rumah, Assalamualaikum. Salam. Ya cik, mak ada? Ada. Kejap makcik duduk dulu ya. Tutup TV. Tekan mana ada remote. Tutup TV, pergi dapur. Mak, cik apa tu nak jumpa mak? Cepatlah, jangan lambat sangat, cerita tengah sedap ni. Kita pun tinggal lah dapur. Alah, kenapa lah tak habis-habis lagi kau? Adab dulu. Sudahnya aku balik dulu ya. Cakap kejap lama. Tekan TV, dah habis cerita tu. Ya. Cerita gaban kan setengah jam ya. Budak sekarang mana tahu gaban. Kan, berapa saat ni dia bertukar? 0,005 saat. Gaban. Dulu. Budak sekarang, Assalamualaikum, salam. Ya cik, mak ada? Ada cik, ikut belakang. Ikut belakang semua. Dah lah rumah teres. Tengah pula tu. Bagi rumah belakang kotak-kotak, rumah India mana pula. Salah rumah nama. Kena kira balik tutup 1, 2 je. Dulu dengan sekarang. Oh nyala dulu lah. Tak, salah. Kalau mak ayah cakap dengan anak, ada adat ni dulu silap. Ya. Tu sebab ada orang besar daerah, ada orang kaya jajahan, ada orang kaya apa, ada orang besar 8, orang besar. Macam tu lah saya tengok kat Perak ada kan. Apa OBD ni memang ada semua negeri, kebanyakan negeri ada. Negeri Sembilan, Tok Lembaga memang ada. Salah satunya ni nak memelihara benda adab dan akhlak. Tuan-tuan. Orang dulu-dulu kan, Assalamualaikum datang, bawa 5 boleh dulang tapi tepak sirih kau tak bawa, kau baliklah. Alah tu dulu, apa pula? Sekapur sirih, seulas pinang. Barulah boleh kita meminang. Buka cerita, walaupun kau tak makan sirih tu, ambil sirih tu gulung-gulung, buat macam-macam nak makan, action ni lah. Kau yelah betul lah tu. Buat-buat dia ambil lah selai lagi. Tak makan kat lagi ni. Tapi bercerita ni berunding. Tu maksudnya. Nampak Samsul Debat ni budak, tapi dia tua sebelum usia. Lagi tahu bantang-bantang. Tak, bukan. Kalau kita tak memelihara adab orang Melayu Islam ni, siapa kita nak jaga? Benda tu sebenarnya nak ajar kita hormat. Ni, nak pergi meminang, sendiri je pergi. Beritahulah pak saudara yang sulung tu kena beritahu. Main telefon ni, nak pergi Minang ni, besok standby, kita datang kita orang je. Apa hal macam tu? Kena beritahu pak saudara ni. Kecil hati pak saudara tu. Yalah, kau dah pandai, pergilah kahwin sendiri, pergi. Tak payahlah kau ajak aku ni. Mulalah rasa macam tu kan. Pakcik yang sulung lelaki tu kena beritahu. Pergilah, tak apa. Saya wakilkan. Bagilah siapa. Dia tak dapat. Anda pun kena beritahu. Yang dah sudah tu tak salah menung fikir macam mana nak buat. Dah sudah. Ni orang yang belum tu cakap ni. Kau nak mengulang lagi je. So tak ada dah macam tu kan. Kan? Macam tu lah. Banyak lagi. Kan? Cara pakaian, tuturan, kan? Hal makan minum. Saya tengok contoh akhlak. Saya sekali nak ceramah di utara. Saya dengan seorang sahabat saya, masa tu driver saya, dia bercuti kot. Saya bawa kawan saya seorang. Kita orang nak pergi ke utara, singgah dekat RNR Tapah. Berhenti dekat satu restoran ayam goreng segera yang warna merah tu. Ada orang tua rambut putih pakai kacamata duduk depan. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Macam tu.
Cakap dengan dia, kalau nak saya sebut, suruh dia tajuk lain kali. Sponsor dekat Surau Mukmin ni. Dia buka depan tu, kan? Yang pizza tu, jenis pizza ada depan tu kan. Kau nak kita sebut nama? Kalau tak lah, baru kita cakap. Macam tu lah. So saya singgah nak makan, teragak nak makan ayam goreng. Jadi saya dengan kawan saya dah ambil tu, dah order, ambil makanan, mana kita duduk. Nampaklah ada orang putih 4 orang duduk kat satu meja tu. Jom kita duduk sebelah orang putih tu. Kat sebelah meja sebelah, boleh dengar-dengar dia cakap apa, dia kutuk kita ke, dia cakap apa pasal Malaysia, aku nak dengar lah. Sampai sana tak faham, sebab dia bukan cakap bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Slovakia ke, bahasa Germany ke, tak tahu. Aku macam tu lah bunyi dia. Macam tu lah bahasa dia sebut kan. Jadi tak dapatlah dengar. Cuma yang paling mengejutkan saya adalah tengok bila dia orang dah habis makan, dia orang kutip tulang-tulang tu, letak kat dulang dia, letak kat dalam pinggan, 4 tu bawa dulang, buang sampah tu kat bekas dia, susun dia, kemudian dia susun dulang. Dalam restoran tu, meja dia dengan meja aku je buat. Itu pun sebab aku nampak dia buat dulu. Tak, sebab kita fikir, bayangkan dia orang boleh buat macam tu. Kita kedui kahwin, ini tempat letak pinggan. Tak ada situ, tak meja ada yang tinggal kan. Ada orang kutip ni, biar. Itulah masalah gitu. Orang Malaysia ni dia pelik sikit. Dia mencabar apa yang orang suruh. Dilarang berniaga di sini. Bawah signboard tu dijual songkok. Minta sokongan, jumpa BD. Sokongan. Iyo, poning kepala. Dilarang membuang sampah di sini. Situ banyak sampah. Ada sekali itu saya pergi ke mana? Saya pergi ke Simpang 4. Masjid Simpang 4 sebelum jambatan kedua Pulau Pinang. Kan? Jambatan tu ke dalam Kedah kot. Jambatan Kedah Kedah ke Pulau Pinang? Jambatan kedua tu. Sebelum jambatan Pulau Pinang lah. Kan jambatan yang memula tu kan. Yang panjang jambatan Sultan Abdul Halim kan. Ada simpang sebelum, Simpang 4. Kat masjid tu, dekat dinding dia besar ni, fatwa pengharaman rokok. Dia tulis dekat dinding tu, fatwa pengharaman rokok ni dia kata dalil ni, ayat Quran ni, hadis ni, maka kesimpulannya isap rokok tu haram. Ada seorang pakcik tu, dia baca sambil isap rokok. Heran tak heran macam ni lah. Aku kata tuan-tuan ni faham ke tak faham kata. Macam tu lah kau tentang orang Malaysia ni cakap apa kan. Tu sebab saya kata kan, dalam tu pertuturannya, caranya. Jadi seorang mukmin mesti menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik pada masyarakat, dan gambarannya ni kepada semua penting. Seorang ulama besar, Imam Qayrawani, ada menyatakan bahawa setiap sesuatu yang nak dibina mestilah ada asasnya. Maka asas kepada pembentukan akhlak dan adab ada 4 perkara penting. 4 perkara penting. Yang pertama, meninggalkan perkara yang sia-sia. Benda sia-sia jangan buat. Macam tu. Jadi yang kita buat tu semua ada sebab. Yang kedua, mencintai saudara seagama. Jadi kita akan baik dengan orang. Dengar ada kawan kenduri. Contohnya saudara kita dekat sini, dekat taman ni ada yang kenduri. Kenduri kahwin, berolek ni. Beriuk, anak sulung menantu. Maka kita sayang dia. Jangan main-main. Kita kena tolong ni. Kena tolong. Nak minta tolong apa? Dia buat catering. So apa kita boleh tolong? Tolonglah. Aku niat tak cukup lagi. Niat tak ada. Boleh. Kita cari jalan. Macam mana nak tolong. Kemah ke apa ke yang boleh kita tolong, kita tolong. Nampak? Tiba-tiba dapat tahu kenduri dia tu serentak dengan kenduri anak saudara kita yang rapat. Jadi macam ni lah. Apa nak buat? Tak payahlah pergi anak saudara kan. Kenapa pergi anak saudara? Betul. Tapi kalau dia sayang, pergilah jumpa 3 hari sebelum kenduri. Assalamualaikum. Salam. Apa hal ni? Saja nak jumpa. Tak adalah ni nak bagi tahu.
hari Sabtu ni majlis kahwin anak abang ni, saya tak sempat nak pergi. Lah ya, kenapa? Itulah anak saudara belah bang. Oh ya ke? Alah, sekejap pun tak boleh ke? Bukannya tak boleh, bayangkanlah daripada sini ke Penang jauh sangat tu. Oh ya ke? Alah, tapi itulah apa dia? Ni adalah saya bawa beras ni. Bawa tanda, nampak biar nampak muka, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang, tu lah maksudnya. Jangan datang kosong ya. Tu boreh baru dia dah gelogo tu, kau hulur pula duit. Wah, lagi clear. Poilah kau tekan macam tu. Kan yang adalah sikit la ilallah apa benda. Tak payahlah ambil. Dia ambil. Kan? Tu cara dia. Ini saya ajar cara ni. Ada kena langsung tak pergi nah. Jumpalah cakap minta maaf saya tak dapat hadir. Kan? Orang dulu macam tu. Kan? Yang ketiga, sentiasa berkata yang baik dan diam. Berkata baik, dan kalau tak ada benda baik nak cakap, baik diam. Dan hari ni bila berkata dengan baik dan kalau tak ada kita diam, termasuklah bercakap dengan menggunakan tangan. Naib. Chatting. Ingat ulama-ulama terdahulu berpandangan apa yang kita tulis dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Perkahwinan artis, jangan kau lebih-lebih nak komen. Kan? Kepada pasangan yang berkahwin, ada masalah pergi ke mahkamah syariah, selagi mana belum bercerai, aib pasangan jangan dibuka pada umum. Walaupun dalam media sosial. Dialah saya tak boleh tahan. Sudah, wartawan memang dia akan tanya soalan. So macam mana dengan kes yang ini? Minta maaf, saya tak ada nak komen apa, cuma minta tolong doakan yang terbaik untuk saya ya, dengan keluarga saya. Dah. Macam tu profesional. Ataupun jalan. Beliau masih lagi belum memberi sebalang ulasan. Iya, saya kena dulu. Kan, masa saya berlakon dalam filem berlakon This Is Pilah, watak tak sampai 2 minit. Lepas tu masa pelancaran filem tu, wartawan tanya, apa perasaan Ustaz dah berlakon? Okeylah, benda baru. Adakah Ustaz kalau ditawarkan untuk berlakon dalam filem yang lain, apakah Ustaz akan terima? Contohnya filem lain, watak lain, apakah Ustaz akan terima? Saya kena tengok jadual ceramah saya lah. Kalau jadual saya okey lah. Maknanya setuju. Iyalah, tengoklah jadual ceramah. Dia provok aku. Maknanya Samsul Debat setujulah kalau ditawarkan. Kalau jadual aku free, aku pergilah. Maknanya setujulah. Iyalah, kalau free setujulah. Bergaduh dengan wartawan. Tahu tak dia keluar apa berita esok tu? Samsul Debat ingin mencuba watak yang baru. Kan kau ajar tu. Lain tu. Iya, orang-orang tahulah wartawan kadang-kadang dia pusing ikut dia, bukan semualah kan. Kemudian yang keempat, mengawal perasaan marah. Adab dan akhlak kita. Kawal perasaan marah. Dan sekiranya empat-empat ciri ini dapat dihayati, maka ia telah memiliki asas akhlak dan adab yang perlu dimiliki oleh seorang mukmin, dan perkara-perkara ini hendaklah kita laksanakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik Islam, seorang itu adalah peninggalannya tentang apa yang tiada kena-mengena dengannya. Jadi benda yang sia-sia jangan buat. Kan? Tinggalkan perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita sebagai seorang mukmin, perkara sia-sia dan tidak mendatangkan faedah, termasuklah yang haram, makruh dan syubhah. Manakala segala perkara berkaitan dengan kita pula ialah perkara menjadi suruhan Allah, sama ada wajib maupun sunat. Ya. Dan begitu juga Al-Quran dan Sunnah menjadi kayu ukur sama ada sesuatu itu ada kena-mengena dengan kita ataupun tidak. Dan begitu juga mencintai saudara sesama Muslim. Ingat, dah diberitahu dalam satu hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, Nabi SAW beritahu apa? Tidak beriman seorang kamu sehinggalah yang mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Jadi konolah sayang jiran-jiran kita. Kan disebut, Nabi sebut sungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Kemudian sahabat tanya, siapakah orang tu?
orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Dia menyakitkan hati jiran dia. Dah tahu rumah flat apartment, dia sidai kain, tak diparah dulu. Menitik-nitik. La ilaha illallah. Kau tak ada washing machine yang baru ke? Tak ada. Kalau tak ada, kau parahlah koring-koring. Gini melurut-lurut. Dah kain yang koring bawah rumah orang tu dah basah pula balik. Lagi satu, duduk rumah apartmen, jangan perasan tingkat bawah tu kau punya. Dengar ni aku cakap. Kau buat longkang depan tu, kau lalukan, kau siang ikan, kau buang dekat situ. Kau ingat tu kau punya longkang tu. Longkang tu harta bersama. Faham? Saya tahulah. Buang sampah, lepas tu tersumat jamban semua orang. Sebabkan kau segala bono kau buang dalam lubang jamban kau. Seluar pun jumpa dalam lubang jamban. Gila betul. Iya. Kan? Dah tahu jiran sebelah rumah tu, dengar kau bercakap apa. Jangan kurangkan bergaduh. Lagi satu lagi, rumah macam ni janganlah kau berkaraoke. La ilaha illallah. Kau menyanyi, saudara mara kau pun tak nak boleh album kau. Ni kau melalak pukul 11, 12 malam, mengganggu ketenteraman. Akhirnya AJK surau juga yang kena settlekan. Lagi satu lagi, jagalah, jangan bagi anak-anak kita melepak melahu. Tak tahu tu melahu, kulu kili tak tentu arah ni lah. Kadang-kadang tu mak boleh biar je anak tu tak sesapu hantar ke bawah tu, tak sapu jemput, naik motor pakai helmet. Oh, menggaduh-gaduh pakai helmet je nak bismillahirrahmanirrahim. Belum kahwin, punyalah hati-hati cermat pasarung ke helmet tu, takut terontak kepala otak tu. So, you okay ke? Okay. Kau gamelah. Kan? Kalaulah ayahnya boleh tengok anak daranya yang belum berkahwin dengan lelaki itu menaiki motosikal bersama-sama belum kahwin, peluklah lagi. Itulah manusia paling dayus sebenarnya. Dengar saya kau. Kau biar anak perempuan kau biar bini kau buat benda-benda ni. Alhamdulillah, benda tu tak berlaku di Pangsapuri ni. Oh. Dah merah muka kawan tu kata tak berlaku. Kan? Saya tahu macam tu tuan. Macam tu betul. Dia bukannya dayus ni kita takut bini, tak. Yang dayus ni membiarkan anak dan isterinya melakukan maksiat dan dia rasa okey dengan benda tu. Itulah dayus sebenar-benarnya. Jaga. Jaga. Macam tu. Anak pakai baju ketat-ketat. Nampak? Akhlak apa nak tunjuk? Budak sekarang baju kotat pakai. Dah lah kotat. Dekat dada tu ada manik-manik, ada tulisan berkilat-kilat. Kita dah silau-silau tu, terpaksa lah baca. Yang baca tu AJK surau lah, ada logo kan, ada logo surah Al-Mu'minun gitu kan. Tengok surah Al-Mu'min, rupanya dia tulis apa tengok-tengok. Wah, ajar budak ni. Imam Astaghfirullahalazim kata. Terbaca. Lepas tu dia menyeling. Rupanya kat belakang ada tulisan lain. Kalau nak cakap dah. Woi, bahaya budak ni. Langsunglah AJK surau tu tegur. Nak ni pakcik nak tanya. Mana kau dapat baju ni? Pasal malam banyak. Mak kau tak marah kau? Mak pun ada satu tu. Mak kau pakai baju ni kat rumah untuk abah kau. Kau pakai untuk siapa? Mak ayah tolong pastikan dia jaga. Saya tengok kes-kes sekarang, tahulah anak-anak perempuan ni bahaya betul lah. Ya Allah Akbar. Yang kes yang tu kan, yang budak perempuan yang kena bunuh sampai kena bakar. Ya Allah, saya fikir macam mana kita nak jaga anak perempuan lagi. Cakap kan, bayangkan macam mana kita nak jaga. Kena jaga daripada rumah lah. Dah besar-besar nak jaga macam mana? Kan? Jagalah tuan-tuan. Nak jaga macam mana? Adab dan akhlak. Tu dia. Kan? Begitu juga
Tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim itu menyayangi sesuatu yang ada pada saudaranya sebagaimana ia menyayangi sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Tu sebab kalau dengar jiran-jiran, dengar-dengar dia dapat pergi haji tahun ni. Ya ke? Oh, Alhamdulillah. Happy. Gembira sama. Tu adab dia. Dengar dia pergi haji tu ni. Bukan dia seorang. Ramai lagi. Aduh. Yang benda kau tak puas hati kau cakap. Kan? Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau nak tengok dengki tu ada ke tak? Kalau orang tu dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Kita tak rasa apa-apa tau, mana dengki dah ada. Apatah lagi kalau petikai, confirm dengki. Dengar-dengar dapat pergi haji ni, macam dia seorang kan, main lagi. Tu confirm dengki. Cuma cakap, Alhamdulillah. Nak jumpa dia lah. Nak minta dia doakan, mudah-mudahan dapat, aku pula pergi. Dia berjumpa, nanti kau doakan aku, bila aku pula pergi. InsyaAllah. Kau dah daftar belum? Belum. Macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi tu. Mampu hidup. Belum. Mampu hidup. 3 kali. Tapi itu perancangan manusia dalam sistem. Kalau buat rayuan mungkin boleh dapat pergi cepat sikit. Ya? Macam tu. Dengar-dengar dia dapat beli kereta baru dah. Dah mana dicuri. Tu confirm dengki. Alhamdulillah, besok apa-apa hal bolehlah ajak dia pergi jalan-jalan, boleh tumpang kereta sama. Kan elok macam tu. Ya. Orang yang beriman adalah insan yang bersih hati dan jiwanya daripada bersangka buruk pada saudara yang lain. Itu bawah ribah dan fitnah. Ribah, fitnah. Fitnah cakap benda orang tak buat. Ribah lah cakap benda betul, tapi kalau orang punya badan tu dengar dia kecil hati. Itu ribah tu mengata. Mana ada orang pakai ni? Kau perasan tak? Baju dia tu dah seminggu dia pakai. Dia cakap macam tu kan. Itu ribah tu. Panjang lagi lah huraian dia. Tapi tak sempat malam ni. Makna confirm kena panggil lagi ni. Itu sesi seterusnya. Kan? Jadi kita naklah berbaik sangka. Berbaik sangka. Faham ya? Berbaik sangka sesama kita. Jangan kita buruk sangka. Ini mesti macam ni. Ini mesti macam ni. Ada polis datang kau rumah, mesti buat kes ni. Keluarga dia memang tak baik, kau tak tahu ke? Walah, polis tu anak dia. Gemar betul sangka buruk. Kan? Iya. Kita ni dalam Islam ni, kan? Buang sifat yang tak baik. Yang pertama, jangan tamak, kongsi tak apa, faham perempuan. Jangan tamak, kongsi tak apa, faham nak. Orang perempuan faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Tengok tu. Aku dah ajar dari jangan sangka buruk. Nampak? Degil. Cakap apa? Tuan-tuan. Itulah dia panggil orang perempuan. Bila cakap kan marah. Nampak bukti nyata tu. Contoh. Kita ada kat traffic light. Nampak traffic light tu merah. Siap ada countdown 120 saat lagi. 120, 119, 118. Ada seekor anjing tepi tu. Tengok kita nak tahu ke nak berhenti. Kereta tak ada. Pukul 1 pagi. Orang lelaki diam. Saya tanya orang perempuan, tunggu ke jalan? Cakap, tunggu ke jalan? Jalan. Saya tanya orang lelaki, tunggu ke jalan? Tunggu. Tengok beza lelaki dengan perempuan. Nampak tak? Tu cakap apa? Live aku tanya tu. Begitulah sabar dan taatnya orang lelaki sebenarnya. Marah ada belakang. Saya dah tanya. Jalan dia tu kan. Orang lelaki nunggu tak ada, tuan-tuan. Kan? Begitu juga baik sangka dan kita cinta saudara kita kerana Allah. Sentiasa berkata yang baik dan diam. Orang perempuan berhenti tau. Saya ni jangan. Saya backing orang perempuan, jangan risau. Saya ni support. Orang perempuan berhentilah bercakap. Aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Suami balik cakap yang baik-baik. Assalamualaikum, bang. Abang dari mana?
Dari surau. Ya ke? Lamanya surau bukan dekat aja ke? Macam tu kan. Cakap baik-baik. Ini sound. Tengok tu menjawab tu. Saya nampak menjawab. Tetap menjawab. Allahu Akbar. Konek aku perempuan ni lah. Ini tak? Laki balik ya? Lambat balik. Pahal. Oh, abang tu. Pahal macam tu. Kadang suami mu balik pukul 5. 5.30 sampai rumah. 5.45. Pukul 6 sampai rumah. Pukul 6. What do you expect? He's just arrived, you know. Kan? Oh, saya kau putih aku ni. Bila dia sampai, kau boleh tanya, baru balik, kau boleh tanya soalan tu. Dia memang baru balik. Baru balik bang, suami tu tengah bengis. Tak, baru nak pergi buta. Kan? Banyak. Cuba kalau suami balik, ya Allah kesiannya tengok suami saya ni penat. Abang duduk dulu saya bancuhkan air. Abang nak air kopi ke tea kopi, tea or mi? Macam tu. Abang nak sejuk ke nak panas? Sejuk lah, hati abang panas. Abang duduk tahu. Kejap je. Macam tu lah. Aku kena lakonkan, barulah kau faham. Ini dah bergaduh. Tu yang keluar tu. Kerasnya takdir. Tu tajuk drama, aku tak tengok orang share dalam TikTok. Jaga mulut. Kadang orang perempuan dia cakap lembut, tapi maksud dia kasar. Dia lembut. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi bandar tu sekejap tadi. Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah bapa. Abang jangan lupa tau, kereta tu nama siapa? La ilaha illallah. Ya Allah, kau ayat kau. Melampau betul. Jangan tak orang sini tak, orang tempat lain. Orang tempat lain. Macam tu lah. Iya. Sial, orang perempuan ni dia kuat tuan. Orang perempuan ni paling kuat sekali. Banyak sabar. Perempuan lah. Tu sebab orang perempuan dia boleh tahan tu, duduk kat balik tiang tu. Chania tengok, kesian aku tengok. Kan? Orang tu belakang tu tengok, kesian. Tepi tangga duduk, la ilaha illallah, kesian betul. Malam ni tu sebab saya takkan tolak. Saya kaji dah surau tu, macam surau ni saya tak tolak lah. Sebab saya tak tolak jemputan, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni ramai. Cara golak tu tak ada lah tu dah. Aku saja nak test tengok muka, tak ada. Mudah-mudahan depan ni datang ramai-ramai, insya-Allah, amin. Datang surau. Tuan-tuan, ni saya beritahu, siapa yang poning banyak masalah duit, banyak masalah poning kepala duit tak masuklah, projek sangkut. Kau dengar aku cakap. Kau datang surau ni, datang pukul 5.30 sebelum subuh datang, masuk duit dalam tabung, sedekah subuh. Dan kedua, kau solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Selesai masalah duit kau. Datang. Bayangkan di Felda 14, Felda Palung 14. Kanak-kanak yang datang semayang subuh, duit belanja RM3. Pihak masjid bagi. Ayah habisin, pergi dapat duit belanja. Bapak tak pergi. Lepas tu untuk yang dewasa pula, dia buat masa tu. Siapa yang berjaya solat subuh berjemaah 40 hari berturut-turut, maka layak untuk cabutan bertuah untuk skuter. Dia bagi masa tu 5 skuter. Masa tu yang sponsor antaranya OBD, yang sponsor antaranya lah. Contoh. Kau minta lah YB kawasan ke siapa ke, sponsor lah. Buat cabutan bertuah. Jadi bukan apa, memang mula-mula sebab hadiah, tapi siapa dia dah lazim kan, dia akan rasa rugi betul. Rugi betul kalau aku tak pergi. Dia akan rasa kenikmatan ni bila datang subuh. Ingat tau, Nabi dah pesan. Nabi pesan pada puteri dia. Dia nampak puterinya Fatimah sedang baring pada waktu subuh. Dia kata apa? Wahai puteriku, usahlah kau menjadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah di awal pagi, kerana sungguhnya Allah menjadikan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbitnya fajar. Itu dia. Rugilah kita, kan? Ni nak bagi formula, nak selesaikan.
Pening kepala lah, masalah duit lah, itulah kan. Tu dia. Jaga lidah kita, jaga lisan. Kata Abu Lais As-Samarkandi, tanda kita takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Pertama, jaga lisan kita, apa yang kita cakap, apa yang kita taim. Kedua, jaga mata kita, pandang yang baik-baik. Ketiga, jaga hati kita. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Yang keempat, jaga perut kita. Jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Carilah yang halal. Yang kelima, jaga tangan kita. Tolong orang, bantu orang, sedekah. Yang keenam, jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Tu Abu Lais As-Samarkandi bagi tahu. Insya-Allah. Kan? Lidah bukan hanya boleh memuliakan, tapi lidah juga boleh menghancurkan. Tu sebabnya kuasa talak diberikan pada lelaki. Hati-hati, jaga-jaga orang lelaki. Kalau bagi orang perempuan talak, satu hari tak berapa kali dapat pun tak tahu. Manung ya Bilal. Apa kono Bilal 3 kali ini. Contoh lah. Bukan Bilal sini. Kan? Dia corai aku depan kau ada runcit dia coraikan aku dia tu. Oh jaga. Habis sekali lagi kat rumah. Diulang lagi. Punya dia tak puas hati dengan aku. 3 kali aku dapat ini. Contoh. Orang lelaki pula hati-hati, sabar. Jangan cepat melintas benda tu. Nak cakap jangan. Kuatkan semangat, tahan dulu. Orang perempuan memang dia hobi dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Orang perempuan ni membebel pun dia bukan lama sangat pun, kan? Paling lama pun 4 minit. Dia dah penat kan, diminum, disambung balik. Itu je. Kan? Kau sabar ya 4 minit pertama tu. Itu yang ada zaman sahabat dulu, dia tak puas hati betul bini dia membebel. Dia kata aku nak jumpa Saidina Umar ni, nak mengadu dengan Umar. Umar Panglima Angkatan Tentera paling garang dalam sejarah Islam. Sampai rumah Saidina Umar, tengok Umar pun kono dengan bini. Sudah Saidina Umar pun kono ni kan pula aku. Pusing ni balik. Bila dia pusing, Saidina Umar nampak, sahabat, kenapa? Apa cerita? Mari sini. Dia pun cerita, tadi aku kena bebel dengan isteri aku, teruk betul rasanya. Berhari-hari aku dah tak tahan lah. Tu aku nak mengadu dengan kau, tengok kau pun kena. Tak jadilah aku cerita. Macam ni lah, kata Saidina Umar. Apa sangatlah yang orang perempuan tu bebelkan kalau nak bandingkan dengan dijaga makan pakai aku. Apa sangatlah yang dibebelkan tu dengan tahap dia jaga tolong besarkan anak-anak aku. Apa sangatlah yang dibebelkan tahap dia jaga makan pakai, dia suap, dia ajar anak-anak aku. Maka setakat dia bercakap tu, kau anggaplah sebagai satu hiburan. Sudah. Betul tak perempuan? Betul tak perempuan? Saya tanya, betul tak? Mana dia mengaku dia main bebel tu? Cuma lah aku jawab kono, kau ngajar tu bercamah dia. Kejap lagi dia mesej tu kepada JK Surau, tolong jangan ajak ada bercamah ni, menghasut. Kan? Okey. Jadi kalau kita tengok ketika ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang memasuki pagi yang hening, seluruh anggota tubuhnya akan berlutut merayu kepada lidah lalu berkata, masuk pagi, seluruh anggota tubuh ni semua merayu pada lidah lalu berkata, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah kerana kami sangat bergantung kepada engkau. Apabila engkau beristiqamah, sebaliknya jika engkau menyimpang dari jalan yang benar, kami turut akan menyimpang. Jadi lisan cakap yang baik-baik, ya. Jangan lagi dah. Kadang suami ni balik lambat balik. Gimana? Abang mengaji tadi dengan imam. Mengaji, baca pun terabur. Agak-agak lah. Betul. Abang lepak dengan imam kat kedai kopi kan tak tahu? Astaghfirullahaladzim, tidak. Besok tu imam tanya, malam ni kita ngaji sama lagi nak? Tak dapat dah mam. Dah kena sound malam tadi. Balik malam tu, lepas bagi salam maghrib tu balik, dia tak tunggu isyak dah. Lepas maghrib dah balik, sampai rumah. Assalamualaikum. Awal balik, tak semayang ke? Tak semayang pula cakapnya. Susah kadang-kadang. Jadi orang lelaki kalau balik, kalau orang perempuan tegur,
Awal lagi ni bang, turun balik, start motor jalan. Ai pergi mana tu? Awal lagi kita kata. Cepat salah, lambat salah. Kawal perasaan marah. Kawal perasaan marah. Sampaikan seorang sahabat bertanya kepada Nabi, berilah aku wasiat. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau marah. Orang tu mengulang beberapa kali lagi, sehinggalah Nabi tetap menjawab, jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Ya? Tapi kalau tengok sabda Nabi lagi, tidak seseorang dikatakan berani dan kuat kerana cepat meluapkan marahnya, tapi seorang itu dikatakan berani dan kuat kalau mampu menguasai diri dan nafsunya ketika dia sedang marah. Dia marah ni, tapi dia kawal. Ya? Jadi adapun kalau nak marah, marahlah kerana agama, kerana itu adalah dituntut. Kita tengok ya, Imam Malik, dia ada anak murid. Anak murid dia salah seorangnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang, dia nak menuntut ilmu. Dia datang. Bila dia datang ke rumah Imam Malik, utusan Imam Malik ada kat luar. Ada apa tu? Kau beritahu dengan Imam Malik, aku nak berguru dengan dia. Masuk dalam, wahai Imam Malik, kat luar ada seorang budak, dia kata dia nak berguru dengan kau. Kau cakap dengan dia, suruh dia baca dulu kitab Muwatta yang aku dah susun tu. Kitab Muwatta tu himpunan hadis-hadis Nabi. Bila keluar balik, dia kata, Imam Malik pesan, baca dulu kitab Muwatta dia tu. Cakap dengan Imam Malik, kitab Muwatta itu dalam kepala aku. Kitab Muwatta, himpunan hadis Nabi, lebih 3,000 hadis yang dah dikumpulkan dan disusun dalam tu. Dan tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Imam Syafi'i cakap, semua dalam kepala aku. Terkejutlah utusan tu, masuk dalam, berlari beritahu Imam Malik. Wahai Imam Malik, budak tu kata, kitab Muwatta kau tu dalam kepala dia. Biar betul. Tu aku yang cakap. Dia tak cakap macam tu. Dia terkejut lah. Bila terkejut, dia keluar. Dia tanya, benarkah apa yang aku dengar bahawa kamu dah hafal kitab Muwatta aku tu? Memang benar. Imam Malik pun cuba muka surat ni sebiji. Tebuk muka surat ni. Cuba kau baca muka surat ni. Sebijon. Try pula muka surat ni. Sejibi. Untuk makluman semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta yang disusun oleh Imam Malik yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Imam Syafi'i khatam Quran tahu berapa kali? Kita grup tadarus sekali. Itu pun pakat-pakat mencungap nak habis anda. Tapi Imam Syafi'i khatam Quran berapa kali? Sebulan berapa? 1 hari 2 atau 3 kali khatam sehari. Tu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dia baca kitab tu kan, dia baca kitab, kalau 2 muka surat, kalau dia nak hafal muka surat ni, dia akan tutup muka surat ni, sebab dia takut bercampur. Hafal muka surat ni, dia tutup ni. Hafal muka surat ni, dia tutup sini. 1 hari tu tak tahu kenapa susah sangat nak hafal. Hei, payahnya. Dia pun cakap dengan mak dia. Dia teringat malam tadi dia makan kambing. Dia tanya maknya, wahai ibu, di manakah kau membeli daging kambing semalam yang kita makan yang sedap sangat malam tadi? Kau pergi dekat pasar ni, peniaga tu ni. Bertanya orang tu, manakah kau dapat kambing ni semua? Aku beli daripada orang ni. Bila pergi tengok orang yang bela tu, barulah Imam Syafi'i dapat jawapan. Kenapa dia susah nak ingat? Rupanya tuan punya kambing bawa kambing makan rumput bukan dekat kawasan yang dia punya kawasan. Kita tu sebab payah nak ingat tuan-tuan, daging kotak tak mana-mana dia makan rumput tu. Agaklah kan, tak dapat nak jaga dah. Betul tak? Tu dia. Imam Malik dengan Imam Syafi'i, pernah satu ketika Imam Syafi'i tengah belajar, Imam Malik nampak Imam Syafi'i buat macam ni, pakai air liur buat kat tapak tangan. Imam Malik kata, kamu buat apa? Main-main. Kata, bukan, wahai guruku, demi Allah, aku ini miskin, aku tak mampu. Jadi aku catat doa, aku catat apa yang kau ajar. Dengan guna air liur aku tulis kat tapak tangan aku. Itu Imam Syafi'i. Makna nak beritahu, Imam Malik tegur dari segi adab. Dalam kelas jangan main-main. Tapi Imam Syafi'i jawab, dia bukan main-main, tapi itu yang dia ada. Pakai air liur je. Itu adab tu. Anak murid Imam Malik yang paling sulung sekali, senior, yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Itulah pentingnya adab.
Kita tengok ni, Imam Ibn Abbas. Imam Ibn Abbas, siapa yang dah pergi umrah, dia tahulah kalau pergi Taif, kan singgah lah tu dekat Masjid Abdullah bin Abbas. Imam Ibn Abbas adalah sepupu Nabi, dan dia belajar ilmu daripada sampaikan Nabi ambil, letakkan tangan Nabi dekat dada Imam Ibn Abbas waktu kecil lagi. Dia kata dia doa mudah-mudahan mudah terima ilmu budak ni. Tetapi ketika Nabi wafat, usia dia baru 13 tahun. Jadi tak puas dia belajar dengan Nabi. Macam mana cara dia nak belajar apa Nabi ajar? Dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Dia pergi dekat rumah sahabat ni, dia pergi rumah Sayyidina Umar, dia tak ketuk pun pintu sebab dia tahu tuan guru dia tengah sahabat ni tengah rehat dalam rumah. Dia tidur kat depan tu, dia tunggu sampai tuan guru dia keluar. Dia tak kejut, dia tak panggil. Itu adab. Kemudian Imam Ibn Abbas nampak tuan gurunya, tak silap saya masa tu dia nampak orang yang tinggi ilmunya, salah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia nampak tengah tunggu kenderaan, dia bawakan unta, dia bawakan kuda. Wahai guru, bolehlah kau naik ni ha. Lepas tu bila naik, ingatkan naik sekali. Dia naik, tapi Imam Ibn Abbas mengiringi guru tu jalan kaki. Dia tak naik kenderaan lain, dia jalan kaki gigi guru. Guru dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa kau macam ni? Kenapa kau tak naik sekali? Beginilah kami diajar oleh Rasulullah, adab nak hormat guru. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas turun daripada unta pula. Unta ke kuda, wallahu alam. Dia turun daripada kenderaan, dia salam tangan Imam Ibn Abbas yang jauh lebih muda tu. Dia salam, dia cium tangan. Tarik tangan. Kenapa pula kau salam cium tangan aku? Beginilah adab kami diajar untuk menghormati, menyayangi salasilah keturunan Nabi. Tu dia. Makna salam cium tangan memang Islam ajar. Ya. Tapi tak payahlah sampai berjilat pun tak payah. Salam tu. Saya pergi ke pondok kompleks tarbiyah Ustaz Jafri Al-Mahmudi. Kalau kenal Ustaz Jafri, Ustaz Muhammad James kan. Saya pergi, ya Allah Akbar, adab anak-anak murid dia. Dia salam cium tangan saya ni 3 tompek tau. Cuk cuk cap. Cuk cuk cap. Umat tatap. Dah sudah tu bau, kau jangan cakap lah. Tapi nak beritahu adab. Ya Allah Akbar. Jadi segan saya. Ni air ni minum ni, habis hadis sikit-sikit, berebut nak minum balance. Saya kata, ya Allah janganlah macam tu sangat, kita lah jadi segan kan? Bila nak balik pula, berebut pula, nak ambilkan selipar tu, nak sarungkan kaki kita. Ya Allah janganlah macam tu, saya kata. Macam tu lah. Saya cakap, saya bukan ustaz, saya kata kan? Saya bukan ustaz, baru nak start, saya kata. Sebab tu kalau orang tanya saya nak letak dekat banner ni, letak apa? Letakkan Saudara Syamsul Debat, SSD. Kalau letak Ustaz Syamsul Debat, USD, mahal, takut tak boleh bayar. Macam tu. Ramah betul lah kan. Jadi macam mana pun jagalah adab. Dan Nabi ajar. Ini ayat yang tak, saya faham tu, muka-muka so berhenti tu saya nampak dah tu. Nabi sebut, ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Dia kata, adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, dengar ya, tu pesan Nabi tu. Ta'dibu auladukum bisalasati asya', adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi anak-anak kita. Kau tak ajar dia sayang Nabi, tu dia sayang benda lain. Kan? Dia sayang dekat artis, dia sayang dekat penyanyi Coldplay kan. Yang dia tahu tu lah, ya gagap-gagap nyanyi. Engkau dah apa hal macam tu? Lahir elok mbak kan. Iya, dia sayang artis lebih daripada Nabi. Kalau sayang Nabi, sebut nama Nabi selalu dan hidupkan sunnah Nabi. Itu lain kali. Sok sama maulud panggil lagi. Yang kedua, bihubi ahlihi, ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang? Kona pun tidak. Anak-anak siapa? Tak ingat. Cucu, kona Hasan Husin, itu dia ingat. Dan yang ketiga, bikira atil Quran. Ajar, adabkan anak-anak kita ni dengan ilmu Al-Quran, suruh baca Quran. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin, sama-sama kita perbaiki akhlak kita
Ikut semua adab-adab Islam yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Semoga dengan kesungguhan melaksanakan Islam dalam kehidupan kita akan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan kita di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah. Amin. Ya, jadi tahniahlah kita datang malam ni ke majlis ilmu, sebab Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ucapkan terima kasih banyak. Rasanya cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.